A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fi. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Brother Fi tak berapa sihat pada hari ini kerana Brother Fi kena demam sesama dan juga batuk. Ni ada ubat batuk, baru pergi klinik lah. Dan ada juga buat swab test. Alhamdulillah, apapun Brother Fi negatif lah dalam ujian swab test tu. Macam ni, ubat sakit tekak. Ni pun suara hilang kan? Ubat demam, ubat sesama. Jadi Brother Fi dalam proses pemulihan lah. Apapun, Brother Fi tak nak mengecewakan anda semua. Pada malam ni, Brother Fi ingin kongsikan kepada anda satu rakaman temu bual Brother Fi bersama Budak Setan. Budak Setan ni adalah founder dari tim paranormal Two Dimension daripada Singapura. Beliau ni seorang happy go lucky. Memang seronok kalau berbual dengan budak setan ni. Jadi di dalam rakaman tu banyak perkongsian dan ilmu. Walaupun kadang-kadang kita dengar memang kelakar. Dan di situ ada banyak ilmu pengetahuan lah yang akan dikongsi oleh budak setan dalam kajian paranormal. Dan nak tahu tak dari mana datang nama budak setan tu? Jom kita layan rakaman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan. Senang jam. Apa khabar Tan? Baik, alhamdulillah. Apa cerita ni? Aku cerita seram lah Tan. Alamak, seram ah. Aku baru lepas mengacara cerita seram. So nak kena kongsi lah ni? Kalau ada yang perlu dikongsi, okey, kita sharekan pada siapa yang ada kat sini lah. Aku ada cerita orang ingat. Tak apa. Layan je Tan. Sekejap Okey. Kau call aku, kira aku belum stand. Kau call aku belum standby kau tu. Tak apa. Ini budak setan daripada Two Dimension. Give me time. Betul kan? Sudah mention. Okey, kita bagi budak setan set dia punya barang-barang jap untuk bercerita. Alright. Terus dengar tak? Dengar clear. Boleh dengar tak? Boleh. Cantik. Okay, anyway, thank you kerana sudi hubungi saya lah untuk berkongsi kisah seram. Okay. So, kisah seram yang saya nak berkongsi dengan anda semua. Okay, ini bukan kisah pasal kencing ini kisah betul Ini kisah betul. Mana kisah ni berlaku di salah sebuah lokasi di Singapura yang tim Two Dimension amat gemari lah. Mana tempat ni memang orang kata tempat paling angker lah. Jadi Two Dimension kalau dengar kalau Two Dimension punya tim dengar kita pergi sana, confirm diorang akan macam tempat tu angker berat, korang masih nak pergi lagi ke? Memang kita nak pergi lah. Tempat tu memang kita paling best lah. Okey. Manakah tempat tu? Pasal tempat tu kita namakan dia Lower Pierce Reservoir. Lower Pierce Reservoir. Okey. Aku tak pernah dengar tu tempat tu. Yalah. Dan kau nak kena gulu-gulu. Kalau kau gulu-gulu nanti kau akan tahu. Gulu-gulu Tahu apa tak gulu-gulu? Tak tahu. Cuba Goole gulu-gulu. Google. Aduh, patutlah kau ni pun. Okey, Tan, teruskan Tan, cerita.
Okay, so tempat ni dah banyak kali Tudi pergi. Jadi tempat dia sejarah ni actually dia berlaku ada dua tragedi yang tragis lah berlaku. Tragedi pertama di mana seorang wanita Cina bersama anak kecil dia yang masih lagi bayi. Ibunya telah pun orang kata mengambil jalan keluar untuk pergi ke sana bersama bayinya untuk membunuh diri lah, untuk lemaskan diri beliau dengan bayi beliau yang kecil lagi lah. Atas sebab suaminya telah pun meminjam wang yang banyak. Di Singapura panggil Thai Long panggil Thai Long terlalu banyak sehingga kan tak dapat untuk malu. Jadi dia mengambil kesulitan ni untuk membawa bayi kecilnya untuk bunuh diri bersama di dalam reservoir itulah. Menarik ni cerita ni. So dan tragis yang kedua pula selepas beberapa tahun selepas ke tragedi kematian perempuan Cina tu. Berkesalahan kepada admin Abi. Selepas beberapa tahun seorang lelaki India di mana mungkin tempat tu memang orang kata terpencil, orang kata lagi gelap, sunyi. Jadi apa berlaku, ada seorang lelaki India yang ditikam dan mati di situ, mayatnya dilempah ke dalam semak dalam lower reservoir tu lah. Kira tempat tu dia bersemak dan dia hutan simpanan sebenarnya, macam park gitu. Tapi tempat dia memang orang kata angker lah. Jadi mayatnya dilempar kat situ. Jadi apa yang berlaku lepas dilempar kat situ, selepas 3 hari polis dapat mencari mayat itu. Cuma parts of the body missing lah. Kira macam tangan dia tak dapat jumpa, badan kepala sempat dapat jumpa, tapi tangan tak dapat jumpa. So bila kami jadi as a paranormal team, bila kita dengar macam tempat gini, kita macam orang kata wow, berminat untuk pergi melihat tempat ni lah kan. Jadi kali yang pertama kita pergilah, saya pergi bersama dengan kru-kru saya semua, admin saya nak tengok tempat tu macam mana. Jadi saya bawa lah kru saya, admin saya pergi sana. Jadi bila dah sampai ke sana around pukul 12. Ini apa tu? Tak. Abaikan. Okey. Teruskan. Tepat pukul 12 malam my 2D family 2D team dengan some of the friends dah sampai kat sana. Kita yalah macam biasalah, kita kalau sampai ke sana kita beri salam, kita baca doa sikit untuk keselamatan diri dan pelindung lah kan. Bukan orang kata pagar sana pagar sini tak ada pagar sini tak ada cara. Kalau nak pagar, saya bawa pagar rumah saya nak kat sana. Dalam seram tu ada seluk juga tu. Jadi dah baca doa selamat, dah baca doa tu, apa yang patut kita masuk lah. Jadi bila kita masuk tu, memang orang kata two dimension ni, kalau seorang orang yang baru nak masuk kru two dimension, mereka harus melakukan uji nyali. Uji nyali ni orang kata ialah untuk melihat keberanian kita lah. Tengok berapa, kalau kita seorang diri, adakah kita berani untuk duduk selama 45 minit. Kalau wanita 30 minit, tengok apakah yang akan datang, apa yang akan bunyi lah semuanya. So pada masa tu ada dua couple lah, itu Abang Dino dengan Kak Wai lah. Mereka dia fans, mereka berminat untuk menjadi kru pada Two Dimension. Jadi mereka tak pernah buat uji nyali jadi mereka tanyalah boleh tak nak join kru Two Dimension. Cakap boleh, tapi dengan syarat kena buat uji nyali lah kan. Jadi bila dia cakap okey lah, suai cakap dia okey, so kita akan buatkan satu lokasi ni di tempat yang mana kita jumpa. Kita rasa okey, kita letakkan subjek ni berdua, kita tinggalkan dia selama 1 jam. Kita bakar kemenyan, kita bakar orang kata setanggi. Jadi untuk beritahu pada fan-fan juga, kita bakar kemenyan dengan setanggi ni bukan bermakna kita memanggil orang-orang yang jahat tak. Kadang-kadang kita bakar setanggi dengan kemenyan ni untuk orang menghalau nyamuk. Supaya nyamuk tak datang. Pakai setanggi Kau kalau pakai pasal setanggi kan Tan, pakai apa? Kalau pakai apa ni yang kotak telur tu boleh Tan? Tak boleh, terbakar babe. Meninggal. Kejap lagi polis sampai. Okey, teruskan. Jadi yang lebih afdal. Jadi dah bakar segalanya. Kita letakkan dia satu tempat yang paling menarik lah, di mana kita letakkan dia di depan kolam reservoir di mana perempuan Cina yang bunuh diri tu. Kita letak dekat situ. Dari depan reservoir tu, orang kata ada reservoir dia. Jadi belakang dia pun pokok-pokok yang besar-besar lah, di mana pokok di daerah situ saya dan Ayi pernah ternampak makhluk yang bernama gula-gula.
Itulah makhluk yang paling aku senti sekali. Oh, jangan cakap. Betul Jadi kan? bila kita dah letakkan subjek kat situ, di hadapan adalah reservoir, di belakang adalah pokok yang besar yang saya kata rawat nampak makhluk tu bersama co-founder saya Ai. Kita letakkan dia. Jadi bila kita dah letakkan subjek ni, apa yang kita lakukan, saya sebagai founder saya akan lakukan, saya akan tengok keselamatan dulu. Tengok adakah ada ular-ular ke apa tersembunyi kan. Tengok ada kaca-kaca ke apa, tak ada, baru kita akan letak mereka kat situ lah. Jadi dah letak mereka kat situ, sebelum kita meninggalkan tempat itu, okey, saya akan macam biasa saya akan buat seruan lah, membuat seruan. Jadi mana seruan ini kadang-kadang orang kata seruan ni syirik. Okey, bagi saya seruan yang saya lakukan ialah orang kata untuk mendatangkan mood seram. Kadang-kadang seruan ni orang kata kita tak tahu, kadang-kadang bila kita tak seru benda ni ada, kadang-kadang kita seru benda ni pun tak ada, kita tak tahu. Ini orang kata setakat memberi syarat, syarat saja. Jadi macam biasalah saya buat seruan seperti yang Ingsung amate anjiku si setan kober si rosun kongkong aja pati mule yen ora. Bila saya dah sebut, dah sebut seterusnya, tak boleh sebut, tak boleh kasih full lah, takut nanti full nanti terjadi sesuatu pula kat korang kan. Tan. Ini mentera yang betul lah Tan. Ini mentera yang selalu aku pakai lah, kenapa Aku duduk dalam gelap ni Tan. Kau memang nakal. Tak, aku tak full kan, aku half kan. Nasib baik kau half kan. Kalau tidak aku off kan. Okay, tapi mantra ni tapi mantra ni pernah dipakai di salah sebuah tempat saya pakai bersama Ayawan, itu di Kampung Wak Hassan. Bila saya membaca mantra ni, apa yang terjadi dalam live tu, live saya seperti normal, tapi di live semua orang yang melihat live kami menjadi hijau. Okay. Jadi selepas saya gunakan mantra tu, tiba-tiba seperti ada angin daripada kiri yang datang agak kuat, dan seperti ada benda yang jatuh daripada belakang pokok sebelum kami tinggalkan subjek. Jadi bila dah baca mantra tu, subjek mula-mula bila saya dah baca mantra tu, nak tinggalkan subjek seperti katakan apa, Tan, korang jangan tinggal kita jauh-jauh boleh tak? Dan saya cakap, tak boleh lah, mana boleh. Kalau uji nyali nak kena jauh, kalau dekat-dekat baik jangan uji nyali, baik kita duduk bersantai je. Biasanya kan Tan, kalau macam kata kau buat uji nyali pada seseorang ni, kau akan tinggalkan dia orang ni dalam berapa meter? 100 meter. 100 meter. 100 meter jauh juga tu Tan. Yelah, kalau dekat-dekat lebih baik kita main pakau duduk one corner kan. Betul. Jadi bila dah baca mantra tu, tak tahu tiba-tiba kedua subjek tu macam dia lah bertanya kenapa tak kena jauh sangat. Jadi I says lah, kita tinggalkan 100 meter tu tak berapa jauh. Sebenarnya tak berapa jauh, sebab 100 meter tu kira macam orang kata okey lah. Tapi saya ada katakan pada subjek, kalau sekiranya mereka tak dapat nak meneruskan, tidak salah untuk mereka menyerah. Bukan menyerah kata arti kalah, tidak, tapi mungkin kerana keselamatan mereka juga. Betul. Jadi saya ada standby kan walkie-talkie, kita standbykan live untuk diorang. Jadi diorang memang pada masa yang saya berikan seruan tu, diorang memang orang kata tak berani lah. Mereka macam cakap, Tan, tak nak Tan, jangan jauh sangat lah Tan. Tapi I give them assurance, saya cakap diorang tak apa, 100 meter walau apa pun terjadi, just use walkie-talkie, nanti my safety crew will rush as soon as possible bila apa pun terjadi pada you all lah. So kita tinggalkan duduk subjek ni lah, yang suami isteri lah. Pasal suami isteri tak pernah buat ujian ahli, jadi dia nak buat berdua. Kita beri peluang. Jadi kita jalan, kita tinggalkan dia. Jadi dalam perjalanan saya untuk ke base tu 100 meters is quite far lah kan, quite far. Jadi dekat base saya ada admin saya, ada kru-kru saya yang lain lah, mediator saya semua dekat situ. Jadi bila saya tengah dalam perjalanan jalan dalam gelap tu bersama berdua dengan mediator saya Ayawan, tiba-tiba isteri kepada Ayawan, Ibu Yat seperti macam kaku, berdiri kaku. Jadi Ayawan terperasan tanya, awak dah kenapa? Diam. Jadi saya cakap, Ibu Yat. Jadi Ibu Yat macam tengok saya macam satu macam menjeling. Tu saya cakap, orang tua ni jeling aku pula, apa hal ni? Dia cakap, Ayawan, ni ada ni Ayawan ni, ada ni. Saya cakap tak apa. Tiba-tiba orang kata tak sampai seminit, tiba-tiba Ibu Yat menangis tu. Jadi bila dia menangis tu,
Ayawan tu cakap, awak dah kenapa? Jadi dia diam. Kali saya cakap, ya orang tua dia dah kena ni lah. Tengokkan sikit lah. Rasa macam dia kesurupan tu lah. Macam kesurupan lah, macam tempias lah, kira tempias. Jadi dia dah nangis. Jadi bila Ayawan tengah nak baca-baca lah, jadi tiba-tiba kat belakang saya ni saya macam terperasan ada makhluk macam benda hitam, macam bayi-bayi hitam yang berlari masuk ke dalam hutan tu. Jadi saya nampak, saya macam tak sedap raya. Saya fikir dalam otak saya fikir siapa tu, pasal couple tu, takut apa-apa terjadi kat diorang. Jadi saya pakai walkie-talkie, saya tanya orang, Kak Y okey. So far couple cakap okey lah. Saya okey, so kita Ayawan pulihkan Ibu Yat. Nasib base sekejap je lah pulihkan kan, sekejap kita bawa pergi base, dudukkan dia, kasih minum air semua, okey lah, relax lah. Jadi sambil kat base tu berbual sambil tengok live. Tapi sekali satu part ni one of the subject yang isterinya gunakan walkie-talkie lah. Base. Jadi kita agaklah kenapa Kak Y, kenapa Sen? Dia cakap Tan Kak Y nampak sesuatu lah Tan kat sini. Dan saya tanya dia lah, nampak apa tu? Nak tu tak boleh cakap. Dia cakap nampak si gula-gula tengah main cak-cak dengan dia. Alamak. Jadi part dia main cak-cak. Pasal dengan Kak Y dengan Abang Dino ni, yang paling berani isterinya. Abang Dino ni suaminya tak berapa berani sangat, pasal dia tak berkecimpung dalam paranormal ni. Tapi si isterinya berminat. Jadi kerana isterinya, suami terpaksa ikut. Terpaksa buat. Tujuan dia sebenarnya tu, dia nak menjaga isteri dia sebenarnya. Dia nak melindungi isteri dia, kan? Betul, dia nak melindungi isteri dia, tapi dalam masa yang sama dia tak tahu nak lindung diri dia sendiri. Itu jadi masalah. Jadi bak kata orang, kalau let's say lah kita ni sayang isteri pun, ini orang kata let's say lah, ingin kita sayang isteri pun, kalau rasa tak berminat jangan buat. Takut nanti benda datang, isteri dia tinggalkan, dah cari yang baru. Aduh. Itu jadi masalah tu So, jadi bila kita teruskan. Jadi selepas dia cakap dia dapat tu benda, jadi kita cuma cakap dia, okey, sabar lu pasal masih belum hangat lagi. Jadi bila dah gitu, kita duduk lagi. Tiba-tiba sekeliling tempat base tu seperti diganggu dengan orang kata bunyian ayam. Selalunya korang cakap kalau ayam ni bunyi time subuh. Tapi kalau pukul 2 pagi, 3 pagi bunyi ayam tu apa cerita? Tu ada pelik sikit. Ya, betul. Jadi dia semua dah dengar bunyi-bunyi ayam ni. Yang admin semua yang duduk berjauh-jauhan tu makin cram, makin rapat lah. Pasal admin biasalah, admin diorang buat kerja dalam live. Yang kru ni orang buat kerja di dalam orang kata dalam on the ground jadi perbezaan ada kat situ. Kru kira berani sikit daripada admin. Okay, bila dengar macam gini, semua dah makin rapat, makin wow, macam terasa seramnya. Jadi saya pun dapat rasa seramnya juga. Jadi saya buat betul lah. Jadi genap 1 jam saya pun berjalan sama Ayawan untuk pergi ke subjek lah, nak bawa pergi keluar. Jadi masa nak bawa pergi keluar tu, anda bayangkan saya tengah jalan kat depan ni, tiba-tiba saya ternampak seperti kain putih terbang depan mata, pergi ke sebelah sana. Tapi dia tak tunjukkan rupanya, tak, dia cuma tunjuk kain je. Terbang hilang. Kain terbang hilang. Okey, bila dah nampak macam tu, saya rasa macam benda ni memang ada kat sini ni, cuma dia tak nak tunjukkan dia punya reality. Jadi kita terus pergilah proceed ke tempat subjek. Sampai ke tempat subjek, alhamdulillah kedua-duanya lepas, walaupun nak nampak lah keseraman muka diorang tu ada kat situ. Jadi biasa lepas subjek dah buat tu benda semua, kita akan tanya pada subjek apa yang mereka rasa, apa yang mereka dengar. So bila saya bertanya kepada Kak Y bertanya, bercakap lah yang semasa beliau duduk sebelah suaminya, beliau dicuit sebelah telinga kiri lah, Jadi bila beliau dicuit, beliau pusing memang tak ada orang kan. Tapi yang part yang gunakan walkie-talkie tu, yang dia nampak Mr. Poch, itu memang nampak Mr. Poch tengah main dekat pokok macam gini. Dia menjenguk-jenguk Halo? Terus hilang pula. Sorry. Ada orang yang call ni. Jadi bila tanya pada Kak Y, dia dah cakap dapat jenguk. Sekali tanya pada suami dia pula. Dia tanya pada suaminya, Abang Dino, saya tanya Abang Dino, apa yang Abang Dino nampak semasa Abang Dino membuat ujian nadi? Jadi Abang Dino mengatakan terus terang, dia tak pernah buat ujian nadi. Jadi ini kali pertama dia buat lakukan ujian nadi, tapi dia kata memang seram. Bermacam-macam bunyi yang dia dengar daripada semak-semak, dan dia terdengar seperti juga dalam air seperti orang berkocak-kacik. Kira macam kau tahu macam kita dalam air, ada orang suka main air kecak-kecik bunyi air kan, macam itulah dia bunyi. Tapi yang paling seramkan ni itu berkocak tak nampak benda tu berkocak, tapi dia dengar air berkocak seperti orang berendam rendam air
Jadi yang paling seram dikatakan apabila dia terdengar seperti sesuatu yang besar terjatuh dari pokok sampai ke bumi, gebuk dia jatuh genangan segitulah. Tapi bila diorang pusing, diorang tak nampak apa-apa. Cuma yang teruk kena isteri ni lah, terdengar apa, dicuit dan juga ternampak benda tu. Jadi bila dah berbual semua, kita sama-sama lah kita apa orang kata dismantle everything. Kita nak bawa balik barang-barang tu ke base kan. Sedang dalam perjalanan ke base, sedang saya tengah siap-siap barang, nak kemas barang kat base tu, tiba-tiba benda yang bunyi yang sama, bunyi seperti ayam, berkokok kuat-kuatnya, sekuat-kuatnya Masya Allah. sekuat-kuatnya. Bila ayam dah berkokok, nak tahu apa jadi kat base. One of my admin, seorang wanita pingsan, terpekik dan jatuh rebah di depan muka, jatuh rebah gitu La ilaha illallah. jatuh terus. Itu yang kita terus lari tau. Kita lari sampai base. Bila kita lari sampai base, beliau yang wanita admin saya tu, yang admin saya tengah pingsan lah, tengah pingsan dia, kita pusingkan dia. Dan saya tanya lah apa terjadi. Dia cakap semasa Tan dengan Ayawan pergi mengambil barang-barang daripada Uji Nali, tiba-tiba semua terdengar bunyi ayam. Kita bunyi ayam. Jadi bila dah bunyi ayam, si Wani ni, nama dia Wani lah Saya maaf lah, saya cuma cakap nama dia Wani Wani dia perkik. Dia perkik terus, dia rebah Orang kata rebah bukan main-main tau. Bukan orang kata rebah step nak macam di tempat berlindung, tak. Rebah terus, tiba-tiba terus rebah. Hidung kena dekat batu nasibnya tak berdarah. Jadi bila dah jatuh tu, diorang terkejut lah. Yang perempuan-perempuan, kebanyakan dekat base tu perempuan. Yang lelaki hanya 2 orang je. Jadi mereka dah nampak macam itu. Yang perempuan takut. Jadi lelaki terpaksa lah pekik, minta tolong. Kita lari sampai kita tengok lah apa jadi kat dia, gini-gini. Okey, tak apa, kita bawa keluar dia. Jadi masa nak bawa keluar dia tu, yang paling orang kata yang menghairankan, masa kami nak bawa dia keluar, tiba-tiba apa yang saya nampak seperti nenek kebayan di dalam semak melihat ke arah kami beramai-ramai. Okey. Bila saya dah nampak macam itu, saya panggil Ayawan. Bila Ayawan pusing, Ayawan pun nampak, dan bersama dengan fans kita yang bernama Daeng. Walaupun si Daeng ni adalah fans kita, tapi walaupun dia menggunakan tongkat, beliau juga mengikut saya masuk ke hutan di mana kami nampak nenek kebayan untuk kejar nenek kebayan tu. Yang lain pula keluarlah, bawa subjek keluar untuk apa yang pingsan tu, bawa keluarlah. Kita tak nak apa-apa jadi kat situ kan. Bawa yang keluar, kita bertiga mengejar nenek kebayan tu. Sedang mengejar nenek kebayan tu, seperti kami disesatkan. Disesatkan bertiga mengejar. Sedang mengejar sampai ke masuk dalam hutan, tiba-tiba seperti kami disesatkan lah. Jadi bila saya dah perasan macam kita ni macam nak disesatkan, macam tutup jalan gitu. Jadi bila saya dah terperasan macam sesuatu tak kena ni, saya terus bersuara dengan Ayawan, dengan Daeng ni. Cakap, Ayawan, Daeng, saya rasa baik kita keluar je lah. Kita tinggalkan benda yang kita kejar ni. Takut nanti kita diperangkap pula dekat sini. Sedangkan yang luar pula masih ada masalah lagi ni kan. Jadi kita keluar lah. Kita keluar perlahan-lahan. Kita baca ayat kursi, kita baca Qul a'udzu birabbil nas, wal falaq, qul huwallahu ahad. Barulah kita keluar dari tempat beg, kita keluar dari tempat yang orang yang pingsan tu sampai keluar tempat kereta kita taruh. Jadi sampai kat luar tu, alhamdulillah si Wani tu dah sedar. Jadi bila dia dah sedar, saya bertanya kepada Wani, apa yang buat kau sampai kau pingsan ni Wani? Jadi apa yang dikatakan kepada beliau semasa beliau terdengar bunyi ayam berkokok, dan apa yang buat beliau terpingsan ialah selepas beliau terdengar bunyi ayam tu berkokok, apabila beliau toleh untuk melihat tempat suara ayam tu, beliau toleh, beliau ternampak nenek tu di sebelah beliau. Itu yang beliau pingsan. Masya Allah. Jadi tempat tu orang kata bukan main-main. Jadi saya akan tanya pada dia, benda yang ni kau nak kat nenek tua ni macam mana rupa dia. Dia cuma cakap nenek tua ni rambut dia panjang, rambut dia panjang. Dia cuma nampak sama-sama seperti wajah dia mengerutu lah, kira macam tak tahu mengerutu, kira macam banyak inilah benda-benda timbul kan. Itu yang dia pingsan. So bila kita dah redakan keadaan semua, pasal dekat juga dengan rumah banglo rumah banglo yang main-main, kalau orang komplain jadi ni. Jadi kita dah redakan keadaan, kita suruh kereta baik kereta untuk keluar dari tempat tu. Tengah pula saya pula dengan si Wani, satu kereta dengan saya punya mediator semua. Tengah nak masuk kereta, si Wani ni pula buat hal, dia boleh cakap tiba-tiba, Tan, sebelah kiri aku, sebelah kiri kau ada apa? Dia cakap, ada kakak cantik Tan. Aku dah belum standby. Jadi aku pusing, aku tak nampak kakak cantik. Aku cakap ni, daripada kau cakap kakak cantik, kau masuk dalam kereta lagi cantik. Terus kita aku tahu di jalan. Itulah cerita yang aku boleh kongsikan kepada korang lah. Tan,
Saya nak tanya lah Tan, sepanjang pengalaman Tan sebagai ahli two dimension, okey, macam ni lah, kalau katalah selalunya kalau kata entiti ni kan, kalau dia nak memunculkan diri dia pada seseorang, biasanya dia akan bagi sign kan, dia akan kasih macam orang kata tanda-tanda lah, tanda-tanda. Yes, tanda-tanda. Maksud aku itulah tanda-tanda tu. Biasanya apa yang dia bagi tanda-tanda sebelum penampakan tu berlaku? Okey, kalau kita nak cakap pasal entiti yang kalau kita nak tengok adakah benda ni wujud atau tidak, sebenarnya for my side kita berdasarkan atas fakta atau tak, okey. So apa yang kita lakukan, kita selalu mengikut rezeki mata sebenarnya. Seperti saya katakan pada anda tadi tak semestinya bila kita seru benda ni datang. Kadang-kadang kita tak seru benda ni dah memang ada, cuma belum masanya untuk beliau keluar. Tetapi kalau kita nak tahu benda-benda ni ada, kadang-kadang bila kita masuk ke hutan, kita akan terdengar bunyi suara yang orang kata yang kita tak pernah dengar. Kadang-kadang kita dilempar batu. Kadang-kadang kita akan dengar penggerakan. Bila kita bersorang, kita akan dengar penggerakan yang agak kuat. Jadi benda-benda ni kalau kita nak tahu, dia kadang-kadang akan terdengar macam apa yang saya pernah alami semasa saya berdua dengan sahabat saya di salah sebuah tempat di Dairy Farm. Waktu tu kami berdua, waktu hujan saya berjalan. Jadi ni tanda-tanda dia lah. Bila saya jalan, saya terdengar suara seperti burung burung yang agak suara burung dia, suara dia macam aneh sikit burung dia. Jadi bila dengar suara burung tu, tiba-tiba apa yang saya nampak itik terbang terbalik. Jadi orang kata kalau itik terbang terbalik, kalau itik terbang terbalik ni memang dia lah, kakak. Macam kakak. tu Jadi bila dia nampak benda ni, memang hati ni orang kata walaupun kita berani macam mana, pasal apa manusia ni, walau seberani macam mana pun ada hari takut dia. Ya, betul. Jadi kita bukan cakap kita berani, kita ada hari berani, ada hari takut kita. Betul. Jadi bila dah nampak benda ni, memang orang kata dia punya menyeram tu memang ada, serau dia memang ada. Jadi bila dah dengar suara burung, habis dah nampak itik terbang terbalik, ini tanda-tanda dia. Jadi apa lagi yang membuat tanda dia ialah seperti mungkin mata kita akan di sebelah kiri kita, mata sebelah kiri kita. Bila kita tengok mata sebelah kiri ni, kita akan ternampak seperti bayang-bayang. Bayang seperti yang memainkan bayang-bayang kita lah. Jadi apa lagi kita dengar seperti orang melempar batu. Ataupun anda akan nampak seperti ops berjalan, seperti anda tengah berjalan di sini, anda nampak depan anda macam seperti ada benda yang seperti benda putih besar. Itu tandanya dia. Kalau macam tentang ops ni, bukan hanya di lensa kamera saja ke Tan? Tak, kadang-kadang kita pun nampak. Boleh nampak Kadang-kadang kita boleh nampak. Boleh. Dia seperti debu. Dia macam haze lah, like a haze lah actually. Macam kita nampak dia benda putih kecil, tiba-tiba dia besar. Macam tu. Jadi macam mana pula? Tapi benda ni apa dia? Macam mana pula? Macam kata dia memberi isyarat yang kehadiran itu dengan bauan. Kadang-kadang wangi, kadang-kadang busuk. Macam mana tu Tan? Ini dia berdasarkan, kalau dalam ikut saya punya pengalaman, bau-bau ni diorang mainkan peranan juga actually. Bila anda sedang duduk keseorangan ataupun anda duduk berdua, tiba-tiba anda bau bunga yang orang kata bunga yang dia suka lah, bunga dia suka, itu tanda dia dekat situ. Ada pula orang kata bau dia macam busuk sekali. Ini dia berdasarkan pada dua orang kata dua aura lah. Ada yang mungkin korang kata, kebanyakan orang kata kalau bau wangi ni aura ni tak berapa jahat. Kalau dia bau yang busuk, jahat lah pula. Itu orang cakap lah. Tapi saya belum pernah nampak lagi. Orang kata di berdepan tidak. Kalau saya pernah nampak ialah di mana mungkin saya di sini dan makhluk tu di ujung sana. Nak samar-samar. Pasal benda ni dia tak akan tuju depan-depannya. Pasal saya tak pernah nampak depan-depan. Kalau samar-samar je. Itu yang saya pernah terdengar lah. Saya ni biasa mendengar siaran daripada DJ Casey kan. DJ Casey. Okey, ada yang bertanya, burung tu nyaring ke Tan? Yes, Pak Pinoy. Tok Pinoy betul, burung tu nyaring. Daripada DJ Casey, berdasarkan pengalaman daripada pendengar dia lah, yang mengatakan kalau macam benda tu datang dengan bau yang wangi kan, mana benda tu tak marah, tapi bila
dia bertukar menjadi bau yang busuk, mana benda tu marah dengan kehadiran kita dekat tempat dia tu lah. Betul, tapi ini berdasarkan pada pengalaman masing-masing lah. Sebab setiap individu mempunyai aura-aura yang masing-masing. Pasal kalau kita nak cakap, kita tak tahu kadang-kadang kalau kita cakap dia datang seperti seorang perempuan yang cantik, tiba-tiba dia jadi yang tak cantik, macam mana pula? Jadi dia macam gitu sebenarnya. Tapi macam mana pun gangguan ni dia akan bermula dengan hilayan, ketawa, tangisan, ataupun kita dilempar batu, ataupun terdengar seperti gangguan yang kita tak pernah kita diganggu, ataupun suara-suara yang pelik. Selalu terjadi macam itu. Seperti tragedi di mana berlaku di salah sebuah lokasi di sebuah kubur keranji. Dan saya pergi bersama Ayah Wan berdua. Okey, bila masuk ke sana, situ semua memang kubur lah, tempat-tempat KC pergi jugalah. Kita di kubur tu ada satu buayan. Kubur keranji. Jadi bila kubur keranji lama. Ya, betul. Okey, situ ada buai yang KC pernah pergi. Jadi saya bersama Ayawan pergi ke sana, masuk ke dalam lah, yang lain tunggu kat luar. Pasal yang lain tak berani nak masuk sebab tu semua kubur. Jadi kubur dia ada yang dah tertimbun tau. Kita takkan nampak kubur dia. Dah ditutupi dengan tanah. Okey. Yang pas saya tengok belakang tengok kiri tu kenapa? Seram tu. Jadi bila saya dengan Ayawan tengah masuk, kita dah nampak itu buai. Jadi kita dah lepas buai tu, dekat pokok buai tu, kat pokok tu ada satu buai, dan di daerah pokok tu mempunyai kubur juga. Kubur yang lama. Jadi lepas kita dah lepaskan buai tu, bila nak masuk ke dalam lagi, kita terdengar seperti suara perempuan yang berbunyi tolong. Masya Allah. Dua-dua saya buang awak di rumah saya pula ternaik sekarang. Okay? Dua-dua kita dengar. Bila kita dengar, kita teruskan lah. Pasal orang kata kalau kita terdengar bunyi benda macam gini waktu malam, kita jangan tegur. Sebab kalau kita tegur, takut diikuti. Jadi kita biarkan. Masuk dalam. Suara dia sayup-sayup lah kan? Sayup. Memang menakutkan tu kan? Menakutkan. Suara Abi pun tak sayup macam gitu. Aduh. Jadi bila dah dengar suara sayup tu, orang kata ini orang kata kalau kita dengar suara sayup tu tapi dia dekat berbanding dia jauh. Tapi kalau kita dengar suara dia jauh berbanding dia dekat. Jadi waktu tu saya dan Ayawan terdengar suara tu jauh dan sayup. Ada juga orang mengatakan kan, sorry Tan, ada juga orang mengatakan kalau kata kita dengar suara tu sayup-sayup jauh, bermakna dia benda tu dekat. Kalau kita dengar suara tu kuat, dia jauh. Betul kan Tan? Yes, betul. Ini betul. Pasal benda ni, kalau awak nak cakap pasal, saya ada satu pengalaman yang pernah saya mengalami ni. Ini kira cerita saya muda-muda dulu ni saya cakap terus terang. Ini orang kata demi Allah cerita benar yang terjadi dekat saya. Waktu dulu muda-muda, tentu saya berumur 19 tahun. Yalah, orang kata 19 tahun darah muda. Ya, betul. Darah orang kata tak dengar kata, degil, mak cakap itu nak bantah, nak ini. Jadi orang kata bila dah darah muda ni, aku asyik kena marah dengan mak aku je. Mampus aku nak lari lari rumah. Saya pun lari rumah. Jadi waktu saya lari rumah, waktu saya lari rumah tu, dah lari rumah saya dah ngantuk. Nak tidur mana, nak balik nanti mak bapak aku bising. Tak apalah, masuk ke dalam sebuah, dulu kat rumah saya ni ada macam hutan tau. Hutan. Jadi kat hutan tu ada orang pak lori. Jadi ada pula time tu lori besar yang orang kata tak tutup punya, yang biasa kan. Jadi saya nampak lori tu. Jadi saya nampak lori tu, saya kata dah ngantuk, malah tak ada orang kan. Saya masuk dalam lori tu. Tidurlah, korang tengah nak tidur kat belakang. Jadi waktu nak tidur kat belakang tu, dah baringkan kepala dah cantik. Jadi bila saya baring tu, kat atas tu pokok. Pokok. Pemandangan pokok lah. Dia tengah baring, pemandangan pokok. Waktu dah nak layu dah tutup. Tiba-tiba saya terdengar hilayan kakak cantik. Masya Allah. Saya dengar jauh. Saya dengar jauh. Tapi time orang kata tengah marah tu, tak fikir apa-apa tau. Tak fikir apa-apa. Dengar macam jauh. Saya buat bodoh lah. Tidur. Dulu waktu tu pakai pager time. Jadi sambil main pager, tengok pager kan. Dia tengah main pager, dah dengar suara tu, dia main pager. Kali part main pager, tiba-tiba mata saya ni jahat. Tertengok dekat atas pokok tu. Bila tengok kat atas pokok tu, Masya Allah, saya ternampak seperti satu objek yang berwarna putih yang besar, yang kain terjurai betul-betul ke atas kepala saya. Astagfirullahaladzim.
Promoter lain, babe. Nampak macam gitu, apa lagi? Slipper ku tinggalkan, aku cabut. Aku cabut. Aduh. Itu pengalaman paling orang kata tak boleh lupakan. Hebat juga tu pengalaman tu, Tan. Dulu bukan paranormal tau. Seram, babe, seram. Sekarang paranormal lagi berani, Tan. Tak pun berani sangat lah. Okey lah orang kata. Okey, Tan. Itulah pengalaman yang saya dah dapat. Sebelum kita mengakhiri perbualan ni, Tan, okey. Aku nak tanya satu soalan cepu mas pada kau. Boleh tak, Tan? Boleh, silakan. Okey. Tan, aku teringin betul nak tanya, Tan. Dari mana datangnya nama budak setan ni sebenarnya? Ini soalan cepu mas ni. Okey, sejarah dia. Budak orang kata sejarah dia. Sejarah, kalau nak tahu sejarah dia, budak ni sebenarnya, sejarah si budak ni dia degil nak mampus sebenarnya. Dia degil nak mampus. Dia tak dengar cakap orang. Apa orang cakap A, dia buat B. Mak dia suruh buat ni, dia buat tu. Jadi datangnya budak. Setan pula datangnya bila aku ni asyik dimarah oleh mak aku, kan macam setan. Jadi aku pun gunakanlah nama budak setan. Tapi tak sangka, Tan. Mak biasalah. Tak sangka dengan nama orang tua kan. Dengan nama tu kan, kau boleh naik tau, kan. Kan jangan main-main. Mak aku ni kat dalam ni tengah tengok ni, kau tahu tak? Pasal biasalah orang tua kan. Aku jadikan kau anak, aku besarkan kau jadi orang berguna, kau jadi macam setan lah jadinya. Dan pula aku pun percaya setan. Tapi Alhamdulillah aku mempunyai seorang mak yang orang kata, walaupun mak aku ni seorang yang beribadah, yang beragama dengan ibadah aku, tapi mereka tidak menghalang apa yang aku lakukan. Cuma mereka mempesan, kalau nak buat benda macam ni boleh lakukan, tapi jangan disalah jalan lah. Kita jalan buat akidah lah, jangan salah akidah. Jadi yelah, beruntunglah walaupun dapat seorang mak yang orang kata tak pernah lepas solat 5 waktu, tapi aku ni kadang-kadang lepas juga tapi dia orang memberi sokongan. Itulah orang kata yang bagusnya. Yalah, seorang ibu yang sungguh mulia, kan. Betul. Memang orang kata susah lah nak dapat. Kalau kita buat macam gini, kadang-kadang bila kita buat benda gini, ada setengah berpendapat yang kita ni orang kata syirik. Lagi-lagi kalau bakar kemenyan, kita bakar sepanggi, ada orang kata adalah syirik. Tapi kalau kita berfikirkan pada fikiran positif, di mana kalau kemenyan Arab kita gunakan rumah, kita bakar, itu adalah wangi-wangi di rumah, untuk wangikan rumah. Sama juga dengan kalau kita bersikap positif, benda ni tak akan jadi syirik sebenarnya. Betul. So, Tan, lepas ni kita akan bagi peluang pada orang lain untuk buat VC pula. Okey, Tan, Boleh, no problem. Anyway, terima kasih kepada Fairuz kerana sudi mengangkat panggilan saya, dan juga pada anda semua yang sudi mendengar cerita saya ni. Nasib baik hari ni cerita betul, bukan cerita kencing. Kalau cerita kencing dah susah datang. Selalunya kena kencing, Tan, selalu kena kencing. Jadi saya juga ingin membuatkan ucapan untuk Fairuz, selamat Hari Mahal Batin, dan juga kepada anda semua berada di sini, selamat Hari Mahal Batin. Dan juga kepada mereka yang tinggal di Malaysia, kalau anda ingin mencari daging-daging halal ataupun daging babi halal, anda boleh cari Amy saya Abi. Dia menjual Sabaga. Dia dah mula dah tu. Okey, Tan, terima kasih banyak. Okay, guys. Terima kasih banyak. Alright. Assalamualaikum. Okey, itu dia budak setan daripada orangnya tu, tapi dia memang kepala best. Okey? Ya. Itu dia. Rakaman, sebenarnya rakaman tu dah setahun yang lalu, tapi baru kali ni Brother Fai ingin kongsikan kepada anda. Dan Alhamdulillah dapat kebenaran daripada budak setan sendiri. Apapun memang best kan rakaman tu. Ada lawak, ada ilmu, macam-macam lah. Jadi Brother Fai mengucapkan terima kasih kepada founder Two Dimension
iaitu Budak Setan. Dan juga terima kasih juga kepada tim Two Dimension kerana telah memberi kebenaran untuk rakamkan semula sesi temu bual ini. Semoga Two Dimension akan terus sukses di dalam kajian paranormal. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian Brother Fai pada malam ini. Okey, doakan Brother Fai lekas sembuh ya. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi yang lain. Peace, no war. Sakit tegak lah.